Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah, dan kemudian mari kita menghadiahkan bacaan surah Al-Fatihah ini. Yang pertama, kita hadiahkan kepada ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Dan yang kedua, mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah kepada guru-guru kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Apa khabar semua murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga semuanya dalam keadaan yang sihat. Semoga semuanya dalam keadaan yang sentiasa bersemangat untuk meneruskan pembelajaran di dalam suasana PKPB ini. Bagaimana semua murid-murid dah solat ke belum? Hari ini sembahyang macam mana? Dah sembahyang subuh ke belum? Dah sembahyang zuhur ke belum? Dah sembahyang asar ke belum? Dah solat maghrib ke belum? Dah solat isyak ke belum? Siapa yang menonton video ini belum sembahyang lagi, berhentilah dulu, pausekan dulu, stopkan dulu, kemudian pergi sembahyang dulu. Ya, kalau dah masuk waktu tu, dah masuk waktu, pergi sembahyang dulu, kemudian baru sambung lagi tengok. Baik, kemudian dah selawat ke belum hari ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang dah ikut Ustaz selawat tadi, maknanya dia dah selawat lah. Yang belum selawat tu, mari sama-sama kita selawat hari ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, baik. Dah doakan ibu bapa kamu ke belum? Guru-guru lepas sembahyang mesti ingat kena doakan ibu bapa kita, ya, dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita tergolong dalam anak-anak yang soleh dan solehah, ya. Baik, insya-Allah. Dan ustaz sentiasa mendoakan anak-anak murid ustaz, semoga semuanya selamat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan baik, ya, supaya semuanya dalam keadaan yang baik, sentiasa sihat. Dan tahun depan insya-Allah buka sekolah, kita akan berjumpa lagi. Kamu akan naik ke tahun yang baru, ya, naik ke tahun yang baru insya-Allah. Okey. Jadi pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang berada di rumah. Mungkin mak ayah kamu, ajar kamu tak guna rotan kan? Mana tahu, mungkin ada yang guna rotan, mungkin ada yang tak guna rotan.
Tapi kalau kat sekolah tak siap kerja, tak siap latihan, ustaz pakai rotan kan. Baik, jadi pertama sekali ustaz ucapkan terima kasih kepada ibu bapa di rumah yang sama-sama membantu, khususnya dalam mata pelajaran hot ini, kerana mata pelajaran hot ini saya faham dia memerlukan satu komitmen dan kerjasama yang kuat daripada ibu bapa semua, kerana dia kena pastikan anak-anak menulis, kena tayangkan video pelajaran hot ini kan, kemudian kena upload lagi, ambil gambar, scan, dan saya faham situasi itu, dan sebab itu saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada ibu bapa yang berada di rumah, yang BDR, mungkin BDR di rumah, ataupun yang mungkin boleh menyelia pembelajaran anak-anak waktu Sabtu dan Ahad saja ataupun malam. Apapun, saya ucapkan terima kasih, dan saya telah menerima banyak latihan yang telah dihantar oleh pelajar-pelajar, dan insya-Allah semuanya dalam proses semakan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapa semua. Semoga pelajar-pelajar kita ni tidak ketinggalan ya dalam silibus pelajaran yang telah ditetapkan untuk tahun semasa ini. Baik, kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru hot yang di sekolah lain yang mungkin menjadikan video pembelajaran saya ini sebagai satu bahan rujukan, sebagai satu bahan pengajaran dan pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak murid masing-masing. Saya ucapkan terima kasih kepada barisan guru-guru hot. Kemudian saya juga mohon maaf jika terdapat kekurangan daripada segi penerangan penulisan saya. Juga saya mohon maaf jika ada kekurangan juga daripada segi tulisan hot saya. Jadi saya mohon maaf, dan apa yang saya harapkan, video ini adalah usaha kecil saya untuk membantu semua guru-guru, khususnya, dan semua pelajar-pelajar supaya dapat belajar menulis hot di rumah walaupun tidak dapat bersua dengan guru di sekolah. Ya, itu yang saya harapkan lah. Semoga video ini dapat membantu sedikit sebanyak kepada guru-guru hot yang lain, insya-Allah. Apa yang kita nak terapkan di sini adalah kita nak pastikan pelajar-pelajar ini, murid-murid ini, anak-anak kita ini, dia menjadikan Al-Quran ini sebagai satu perkara yang penting dalam hidup dia. Kita nak dia dekat dengan Al-Quran, kita nak Al-Quran itu berada di hatinya, menulis, membaca, setiap hari baca Quran, itu yang penting. Kerana ilmu hot ini adalah ilmu yang melibatkan ilmu-ilmu daripada cabang-cabang Al-Quran. Jadi ilmu hot ini baik, bagus untuk pelajar-pelajar semua, walaupun dia adalah seni. Dia dikategorikan sebagai seni, tetapi dia adalah satu ilmu yang mencabar, ya, yang mencabar kesabaran pelajar-pelajar kita. Daripada segi tulisan tu kita dah tahu sebenarnya pelajar-pelajar ni dia sabar ke tak sabar waktu menulis tu. Dan kemudian kita mengajar pelajar ini satu sikap istiqomah, istiqomah iaitu sikap yang berterusan, membuat latihan secara berterusan, dan kemudian pelajar-pelajar ni dapat fokus dan dia dapat membuat penilaian tulisan yang bagus, tulisan yang terdapat kesalahan dan sebagainya, ya, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan video ini sedikit sebanyak dapat membantu, ya, semua murid-murid, anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan untuk mendekatkan diri mereka lagi kepada Al-Quran, ya, insya-Allah. Baik pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu soalan yang ingin ustaz tanya kepada pelajar-pelajar, jawab, ya. Jawab, ustaz tanya, jawab tak apa, walaupun ustaz tak dengar tapi ustaz tahu kamu akan jawab, ya. Jawab secara jujur dan jangan tipu. Jawab secara jujur, ya. Jawab secara jujur dan bercakap dengan betul, ya, dengan benar. Baik. Ini soalan dia. Nak ke syurga atau nak ke neraka? Jawablah.
nak ke syurga atau nak ke neraka? Baik, Ustaz yakin banyak ramai pelajar ataupun kesemuanya pelajar-pelajar yang menonton video Ustaz ini, dia akan jawab saya nak ke syurga, tak nak ke neraka. Betul kan? Tak ada siapa pun yang nak ke neraka. Tak ada siapa pun yang nak ke neraka. Semua orang nak ke syurga. Tapi pelajar-pelajar semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syarat untuk kita nak ke syurga ini, kita akan melalui satu pengalaman, iaitu pengalaman kematian. Tengok tu Ustaz lukis gambar kubur, minta maaf lah kalau lukisan Ustaz tak cantik. Untuk gambar kubur, kita akan masuk ke dalam kubur dulu, baru kita tahu arah seterusnya. Sebab syurga ni dia tidak ada kat dunia. Pelajar-pelajar semua, syurga ni dia tidak ada di dunia, dia ada di alam lain. Alam itu kalau kita nak pergi, kita kena mengalami satu pengalaman kematian. Jadi nak mati ni, pelajar-pelajar semua, dia tak kira tua, tak kira muda. Syarat nak mati ni dia senang je, hidup. Yang hidup pasti akan mati. Ustaz hidup, Ustaz akan mati. Kamu hidup, kamu akan mati. Mak ayah kamu hidup, mak ayah kamu akan mati. Macam itulah. Jadi kita akan mati. Semua orang akan mati. Sebab kamu cakap tadi kamu nak ke syurga kan. Jadi sebelum kita nak ke syurga, kita akan melalui satu pengalaman, iaitu pengalaman kematian. Dan orang yang nak mati ni mudah je. Orang yang nak mati ni dia kena hidup. Orang yang mati, dia sebelum tu dia mesti hidup. Orang yang hidup, dia akan mati. Itu saja. Cuma belumlah sampai waktu kita kan. Allah Ta'ala masih lagi beri kita hidup, beri lagi kita nafas. Kenapa agak-agak pelajar-pelajar, kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih hidupkan kita lagi pada hari inilah, hari yang kamu tonton video Ustaz ni kan. Kenapa agak-agak Allah Subhanahu Wa Ta'ala hidupkan kita lagi? Kamu ada jawapan tak? Cuba kamu fikir sekejap. Kenapa? Kenapa Allah Ta'ala tak matikan kita hari ni kan? Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi lagi kehidupan kat kita? Allah Ta'ala bagi lagi izin untuk kita menghirup udara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kita hidup lagi hari ni untuk kita semua bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk kita beribadah, untuk kita bertaubat, untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tu bagi lagi kita peluang. Jadi hari ini kamu hidup, hari ini kamu hidup lagi, buat baik. Buat baik, jadi orang yang baik, buat perkara-perkara yang baik. Apa perkara-perkara yang baik? Macam ni lah belajar. Belajar, mengulang kaji pelajaran, siapkan tugasan-tugasan dekat sekolah. Kalau dekat rumah tu, bantu ibu bapa kemas rumah, bantu ibu cuci pinggan, kemas rumah, sapu rumah, kemas mainan adik ke dan sebagainya lah. Bantu meringankan tugasan ibu bapa. Sebab ibu bapa kita pun dia ada tugas lain juga, dia ada tanggungjawab. Dia pun terpaksa bekerja di rumah. Dia bekerja di rumah dengan dia nak jaga kamu, dia nak jaga kamu belajar lagi. Semua kerja dia nak buat, jadi dia pening. Nanti dia penat. Dia penat, nanti dia sakit. Jadi kamu kena sama-sama bantu ibu bapa kamu. Itu buat perkara-perkara yang baik. Berlatih khot pun perkara yang baik kan. Jadi orang yang baik, lakukan perkara-perkara yang baik. Jangan buat perkara-perkara yang tak baik. Jangan jadi orang yang tak baik, jadi orang yang baik-baik, insya-Allah. Kalau buat perkara yang tak baik, cepat-cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana kita ni manusia. Kita bukan malaikat. Kita manusia. Manusia memang dia akan melakukan kesilapan setiap hari, sama ada kesilapan kecil ataupun kesilapan besar. Maka mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap hari, supaya kita diampunkan segala dosa-dosa kita setiap hari. Itu sedikitlah tazkirah daripada Ustaz kepada semua pelajar-pelajar, murid-murid
sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, insya-Allah. Baik, kita akan meneruskan pembelajaran kita pada video pada hari ini, di mana pada hari ini Ustaz akan berkongsi dan menunjukkan cara menulis 3 lagi huruf, iaitu huruf fa, huruf pa dan huruf qaf, ya, insya-Allah. Murid-murid yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita tengok huruf yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu kita akan belajar huruf fa, huruf pa dan huruf qaf, ya. 3 huruf ini yang kita akan belajar pada video kali ini. Bagaimana cara nak menulis huruf fa, huruf pa dan huruf qaf, ya. Jadi sebelum kita menulis, kita kena belajar dulu bentuk huruf ni, ya. Kita kena memahami dulu bentuk huruf yang kita akan belajar, ya. Baik. Okey, tengok yang pertama ini adalah huruf fa, ya, huruf fa. Okey, semua sebut huruf fa. Dia ini adalah huruf fa, 1 titik, ya, 1 titik di atas, ya, huruf fa. Baik, kemudian sebut lagi yang kedua, huruf dinamakan huruf pa. Huruf pa, ya, 3 titik di atas badan hurufnya. Kalau tadi 1 titik, yang ini 3 titik, dinamakan huruf pa. Okey, baik, seterusnya kita tengok huruf yang ketiga, iaitu dinamakan huruf qaf, ya, huruf qaf. Huruf qaf badannya tak sama macam huruf fa dan huruf pa, dia ada sedikit perbezaan dan 2 titik yang berada di atas badannya, ya. Nanti Ustaz akan terangkan dengan lebih lanjut, insya-Allah. Baik. Seterusnya mari kita tengok huruf fa. Huruf fa ini dikategorikan sebagai huruf Arab, ya. Ini adalah huruf Arab, dia bukan huruf Jawi. Ini adalah huruf Arab. Huruf Arab, huruf fa. Okey, baik. Kemudian kita tengok yang ini huruf Jawi. Huruf pa ini adalah huruf Jawi. Sebab itu kalau kamu baca Quran, kamu tak akan jumpa huruf pa ini. Kamu akan jumpa huruf fa, tapi huruf pa kamu tak akan jumpa dalam Al-Quran. Kerana apa? Kerana huruf pa ini dia adalah huruf Jawi. Huruf Jawi ini diambil daripada huruf Arab, huruf Al-Quran, tetapi dia ada ubah suai sikit, mungkin daripada segi titik, tapi bentuk dia sama, ya. Dan sebutan dia adalah berbeza sedikit. Sebab itu huruf Jawi ini adalah huruf tambahan yang diambil daripada huruf-huruf Arab, ya. Jadi kalau kamu belajar pelajaran Jawi itu dengan guru-guru Jawi, ustazah ataupun ustaz kamu akan terangkan dengan lebih lanjut dah berkenaan dengan huruf-huruf Jawi ini, ya. Tetapi di dalam khot ini juga kita akan tulis huruf Jawi, kerana dalam penulisan khot ini dia meliputi tulisan Al-Quran, ya, tulisan Arab dan tulisan Jawi, ya, insya-Allah. Baik, seterusnya kita tengok huruf yang ketiga, iaitu huruf qaf, ya, huruf qaf. Huruf qaf ni adalah daripada huruf Arab, dia bukan huruf Jawi, ya. Jadi kesimpulannya kita tengok di sini, huruf fa, huruf pa dan huruf qaf, 2 huruf Arab, 1 huruf Jawi. 2 huruf Arab, 1 huruf Jawi. 2 huruf Arab itu ialah huruf fa dan huruf qaf. 1 huruf Jawi itu adalah huruf pa, ya. Itu adalah bentuk huruf yang kita akan belajar pada hari ini, pada video kali ini, insya-Allah. Seterusnya mari kita tengok perbezaan yang seterusnya. Okey. Baik, murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan masuk kepada seterusnya, iaitu kategori huruf. Kita akan tengok huruf yang pertama, huruf fa. Huruf fa ini dikategorikan sebagai huruf yang mendata. Okey, huruf yang mendata. Okey. Kerana badan huruf fa dia seperti huruf
ba. Kalau siapa yang pernah mengikuti video ustaz sebelum ini, kita belajar menulis huruf ba, huruf ta dan huruf sa. Dia sama, lebih kurang sama macam badan huruf fa ya. Baik. Seterusnya mari kita tengok huruf yang kedua, iaitu huruf pa. Huruf pa ini juga dikategorikan sebagai huruf yang mendata. Okey, huruf yang mendata sama macam huruf fa. Baik, seterusnya kita tengok huruf qaf. Huruf qaf dikategorikan sebagai huruf yang melengkung. Kenapa dia huruf melengkung? Kerana badan huruf qaf ini dia tak sama macam badan huruf fa dan huruf pa. Kamu boleh nampak perbezaan di situ, dia buat secara melengkung. Okey, ustaz akan menjelaskan lagi dengan lebih lanjut bagaimana cara untuk kita menulis huruf qaf dengan baik, insya-Allah ya. Baik. Okey, di sini pelajar-pelajar dah faham 3 huruf ini. 2 huruf ini adalah huruf yang mendata dan satu daripadanya adalah huruf yang melengkung, iaitu huruf qaf. Okey, baik. Seterusnya mari kita tengok garisan. Okey, ini adalah satu bahagian yang penting, iaitu garisan. Kita akan tengok dulu bagaimana kedudukan 3 huruf ini jika kita tulis pada garisan yang tertentu. Baik, kita akan tengok yang pertama, huruf fa. Okey, kamu boleh nampak di situ huruf fa dia berada di atas garisan. Okey, mesti dia berada di atas garisan dan dia tak boleh ditulis di bawah garisan ataupun sebahagian garisan. Okey, seterusnya mari kita tengok. Okey, huruf pa. Okey, huruf pa juga dia sama macam huruf fa, iaitu dia mestilah berada di atas garisan. Okey, baik. Seterusnya huruf qaf. Okey, huruf qaf juga dia tak sama. Okey, dia tak sama macam huruf fa dan huruf pa. Kerana huruf qaf ini jika pelajar-pelajar nampak di situ, dia sebahagiannya berada di atas garisan dan sebahagiannya dia berada di bawah garisan. Okey, garisan yang melengkung itu, badan dia yang melengkung tu dia ditulis di bawah garisan. Okey. Okey, baik. Seterusnya kita akan tengok perbezaan titik huruf. Perbezaan titik huruf. Okey, kita akan tengok huruf yang pertama, kedua dan ketiga, apa perbezaan dia. Okey, kita tengok huruf fa. Huruf fa dia ada 1 titik, huruf pa dia ada 3 titik, huruf qaf dia ada 2 titik. Okey, jadi biasanya dalam peperiksaan pelajar-pelajar tahun 1 biasanya dia akan terkeliru antara membuat huruf fa dan huruf pa. Jadi di sini ustaz ingin ambil perhatian semua murid-murid, khususnya murid-murid tahun 1 ataupun murid-murid tahap 1, supaya kamu tengok betul-betul. Pastikan kamu faham betul-betul, kamu tengok betul-betul, pastikan kamu ingat huruf fa dia 1 titik kerana huruf fa ini dia daripada huruf Arab. Huruf pa dia tak ada dalam huruf Arab, dia huruf Jawi. Jadi dia ada 3 titik. Manakala huruf qaf dia ada 2 titik. Jadi huruf fa dan huruf pa ni ustaz harapkan jangan pelajar-pelajar terkeliru dan tolong tengok betul-betul dan pastikan betul-betul ya. Huruf fa dan huruf pa sebutan pun tak sama, jadi titik pun dia mesti tak sama. Okey, jadi kena ambil perhatian pelajar-pelajar semua ya. Baik, insya-Allah. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, di sini ustaz simpulkan kedudukan garisan. Kedudukan garisan, perbezaan antara 3 huruf ini, kedudukan garisan dia ya, kedudukan huruf yang berada di garisan. Kemudian kamu boleh nampak di sini perbezaan titik. Okey, huruf fa dan huruf fa itu adalah huruf Arab, huruf pa adalah huruf Jawi, huruf qaf adalah huruf Arab. 2 huruf Arab, 1 huruf Jawi. Ya, 2 huruf mendata, 1 huruf melengkung. Huruf melengkung itu adalah huruf qaf, 2 huruf mendata itu huruf fa dan huruf pa. Okey. Titik pun berbeza dan 2 huruf ditulis di atas garisan dan 1 huruf ditulis sebahagiannya berada di atas garisan dan sebahagiannya berada di bawah garisan. Okey, baik. Insya-Allah sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, pada video kali ini, mari sama-sama kita berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga Allah SWT memudahkan kita urusan menulis, dan seterusnya kita sentiasa ingat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Okey, jom sama-sama kita berselawat mengikut video yang telah Ustaz sediakan ini, insya-Allah. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim. لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Okey, baik murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan teruskan dengan memulakan menulis garisan. Okey, di sini pelajar-pelajar boleh nampak di sini ada satu garisan. Kita mulakan garisan yang pertama. Okey, Ustaz buat satu garisan kat sini. Okey, baik. Kemudian garisan pertengahan, Ustaz akan pilih garisan nombor 7, ya, nombor 7 ni. Okey, nombor 7 ni kamu buat satu garisan kat sini. Okey, buat satu garisan. Okey, so dia garisan tengah dia di sini. Okey, garisan tengah dia di sini, dan kemudian garisan tepi satu. Okey, kemudian Ustaz akan buat titik ukuran huruf. Okey, Ustaz ulang lagi sekali. Titik huruf ini dia ada dua bahagian, satu titik huruf dan satu lagi titik ukuran. Okey, titik ukuran ini dia berfungsi untuk kita membuat ukuran setiap huruf Arab itu, ya. Manakala titik huruf itu adalah titik yang diletakkan pada badan huruf tertentu, ya. Macam contoh huruf Fa, dia ada satu titik, huruf Pa ada 3 titik. Tapi kalau ukuran huruf ni dia ada banyak, sebab dia nak ukur bentuk tinggi dan panjang huruf dan sebagainya, ya. Baik, yang Ustaz akan tulis ni adalah titik ukuran huruf. Okey, Ustaz akan mula dengan nombor 7. Okey, nombor 7. 1 2 3 4 5 6 7. Okey, Ustaz tulis sampai atas. Okey, kemudian Ustaz sambung 89. 1 2 89 pun kita buat juga. Okey, baik, seterusnya kita akan memulakan menulis titik di bahagian atas. Okey, nampak titik di bahagian atasnya. Baik, saya akan sambung
Ustaz akan tambah 6 titik. Okey, 1 2 3 4 5 dan 6. Okey. Kemudian Ustaz buat satu garisan. Okey, Ustaz buat satu garisan. Okey. Okey, baik pelajar-pelajar semua, ini adalah ruangan yang kita akan tulis, dan kita akan tulis titik huruf fa kat sini, badan huruf fa. Titik huruf fa pun kita akan tulis dalam ruangan inilah. Baik ya. Jadi pelajar-pelajar semua boleh cuba membuat garisan dan membuat titik ukuran ini dulu sebelum kita akan mula menulis badan huruf fa, insya-Allah. Okey, baik murid-murid yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, selepas kita dah buat garisan dan kita dah buat titik kaedah tadi, okey, kita akan mulakan untuk menulis badan huruf fa. Okey, baik. Jadi sekarang ni sebelum ustaz nak tulis di sini, ustaz nak pelajar-pelajar faham. Yang kebiasaannya yang ustaz tengok pelajar-pelajar dia akan tulis kepala huruf fa tu, dia akan bulatkan, bulatkan, dan dia akan buat macam ni. Ini huruf yang biasa, yang biasa pelajar-pelajar buat. Jadi dalam menulis huruf fa ini, perkara yang ustaz nak ambil perhatian kepada murid-murid semua, iaitu kita akan belajar menulis kepala huruf fa. Kepala huruf fa dengan betul dulu ya, sebab badan dia ni dia macam huruf ba. Jadi kepala huruf fa ni dia perlu diperbaiki dan dia perlu ditulis dengan baik ya. Jadi pelajar-pelajar yang sebelum ni dia buat bulat ni ya, buat bulat, dia bulatkan, lepas tu dia turun. Baik, jadi yang ini kita akan betulkan dulu ya. Baik. Jadi kamu boleh tengok macam mana ustaz tulis kepala huruf fa dia bukan bulat. Dia ada cara dia nak untuk kita menulis. Baik. Okey, ustaz akan buat satu lagi garisan di sebelah sini. Okey, satu garisan. Baik. Seterusnya di mana kita akan mula? Okey, di mana kita akan bermula? Okey, baik. Di sini di sebelah kiri, ini di sebelah kanan. Okey, untuk menulis huruf fa ini dia mula daripada sebelah kanan. Okey, dia tak mula daripada dia punya badan hujung ni, tak. Dia akan mula daripada kepala dia yang bulat tu. Yang bulat tu kita akan mula buat dulu. Okey, baik. Okey, seterusnya kita akan mula di petak yang nombor 5 ni. Nampak tak nombor 5? Ni nombor 5. Ustaz akan mula dengan daripada situ. Okey, kita tak mula daripada 6, 7 ni, tak. 1, 2, 3, 4 pun tak. Kita akan mula dengan nombor 5. Baik, kemudian titik yang atas ni, nampak titik atas ni, ustaz tuliskan nombor dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey, ustaz akan buat satu garisan. Okey, buat satu garisan pada bahagian nombor pertengahan antara nombor 4 dan nombor 5 ini. Okey, cuba perhatikan betul-betul. 1, 2, 3, 4 dan ustaz buat garisan. Okey. Okey, ustaz buat garisan ke bawah. Okey, boleh. Setakat ni boleh ikut. Okey, ustaz ulang sekali lagi. Kita akan mula dengan okey, ni garisan tengah. Ni garisan tengah dia ya. Garisan yang huruf fa ni kan dia berada di atas garisan. Jadi ni garisan dia. Kemudian kita akan mula dengan bahagian nombor 5. Okey, bahagian nombor 5. Kemudian ustaz buat satu garisan lagi. Ustaz jadikan atas ni sebagai ukuran dia. 1, 2, 3, 4. Kamu buat satu garisan. Buat satu garisan ke bawah. Okey. Okey, boleh cuba dulu sebelum kita menulis kepala huruf fa. Baik murid-murid, semua boleh tengok di sini. Kita dah buat garisan yang untuk kita khaskan di sini ya. Untuk menulis huruf fa. Jadi di sini tumpuan utama kita adalah untuk menulis kepala dia. Kepala huruf fa, ini kepala dia. Yang kamu buat biasa, kamu buat bulat tu kan, bulat. Ini kepala dia. Kita akan belajar buat bulatan ni dulu. Macam mana kita nak buat dia punya bulatan. Okey. Jadi seperti yang ustaz bagi tahu tadi, kita akan bermula dengan nombor 5. Okey. Dan ruangan 656 ini sahaja yang kita akan gunakan untuk kita membuat kepala huruf fa. Okey, antara nombor 5 dan nombor 6
Ustaz buat satu lagi garisan supaya dia lebih terperinci dan jelas. Kamu tengok. Okey, nampak 5 dan 6 ya. 1 2 3 4 ni dia tidak terlibat dulu. Ni Ustaz tutup. Maknanya 5 dan 6 ni saja kita akan mulakan untuk menulis ya. Okey, jadi kita akan mula dengan menulis di ruangan nombor 5. Nampak nombor 5 ya. Nombor 5. Okey, kemudian Ustaz akan letak pensel Ustaz di sini. Nampak? Okey, jelas. Nombor 5, mula dengan nombor 5, petak pun yang di atas pun petak nombor 5. Titik nombor 5. Okey, Ustaz letak di sini. Nampak? Ustaz letak di sini dan kemudian Ustaz buat satu pusingan. Nampak? Okey. Pusingan. Dia bukan pusing macam itu besar, tak ada. Dia pusing dia satu titik ni. Nampak? Pusingan. Okey, jelas. Kemudian berhenti di sini juga, nombor 5 juga. Okey, kemudian kita akan pusingkan lagi. Sini kita akan pergi nak masuk ke petak yang nombor 6 ni, titik nombor 6 ni. Okey, jadi Ustaz pusingkan ke kanan. Nampak Ustaz pusingkan ke kanan. Okey. Boleh? Okey, kemudian berhenti di sini. Berhenti, kemudian kita nak buat, kita panggil dia leher ataupun tengkuk. Tengkuk dia lah, tengkuk belakang dia ni. Kita akan buat tarik ke belakang sini. Kita akan tarik ke bawah. Melengkung ya, melengkung dan ke kanan, ke bawah ke kanan. Dia akan masuk ke ruangan nombor 6 ni ya. Okey, jadi tengok. Tadi Ustaz pusing pelan-pelan. Berhenti, kemudian naikkan ke kanan. Okey, kemudian berhenti dan pusing. Ni kena pusingkan. Pusingkan. Pusingkan turun di sini. Okey. Dia macam tu. Okey. Boleh? Dan dia berhenti di bahagian nombor 5 juga. Okey, kalau kita tengok di sini garisan, nampak jelas dia nombor 5. Okey, Ustaz tulis bermula dengan nombor 5 di sini. Ustaz buat pusingan, berhenti, kemudian naikkan, berhenti dan buat pusingan semula. Cuba kamu perhatikan betul-betul. Ruangan ni kita gunakan dua bahagian saja. Okey, kita gunakan dua bahagian, nombor 4 dan nombor 5 saja. Nampak? Kita bermula dengan nombor 5, kemudian kita pusing masuk ke bahagian nombor 4. Okey, berhenti di garisan sini, kemudian kita pusingkan dan berhenti di hujung ni. Okey, baik. Kemudian kita akan masuk untuk menulis badan huruf fa. Macam ni kita nak tulis badan huruf fa. Okey. Daripada sini, okey, kita mesti berhenti di sini. Jangan tarik ke bawah. Kalau dia tarik ke bawah dia dah jadi panjang, ya. Dia mesti berhenti di sini dan kemudian kita akan tarik. Kamu akan tarik sampai ke nombor antara titik nombor 2 dan nombor 3. Okey, jadi sekarang ni Ustaz akan gariskan satu dulu. Satu garisan supaya kamu nampak di mana Ustaz akan tarik. Daripada sini kita turun ke sini, tengok. Sini turun ke sini. Tu. Ustaz akan tarik daripada sini dan turun ke sini, kemudian baru kita buat melengkung. Cuma di sini dia tak boleh buat garisan terus sebab huruf fa ini dia kena melengkung sikit dia punya badan dia. Okey, tapi Ustaz nak tunjukkan Ustaz akan tarik daripada sini ke sini. Okey, faham? Okey, baik. Kemudian Ustaz akan tarik. Ustaz akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz tarik pelan-pelan dan dia berhenti. Berhenti di sini. Okey. Dia akan berhenti di sini. Titik nombor berapa ni? Nombor 1, 2, tengah. Tengah antara 2 dan 3 ni. Okey, nampak? 2 dan 3 ni. Okey. Jadi kamu tarik daripada sini, melengkung sedikit, berhenti dan kemudian kita akan buat lengkungan ke atas. Bila buat lengkungan ke atas, di mana kita akan berhenti? Kita akan berhenti di nombor 5 tadi. Di bahagian nombor 5 di sini. Di sini kita akan berhenti. Okey, tengok ya, Ustaz buat. Ustaz pusing dan berhenti. Naikkan kat sini. Okey. Okey, nampak? Berhenti mesti berhenti di garisan nombor 5 ni. Yang tadi kita mula tadi tu kan nombor 5 tu. Kita berhenti kat sini. Okey, dia punya hujung ni kamu tolakkan ke kanan.
mesti dia tolak ke kanan sini. Okey, dia jangan tolakkan dia ke atas. Ke atas salah, kalau tolak ke kiri pun dia salah. Dia mesti tolaknya ke kanan. Okey. Boleh? Ini untuk huruf fa. Okey, bila kamu tengok di sini, dia akan ada satu ruang, ruang kosong di sini. Dia boleh muat satu titik. Okey, kalau kamu tengok dalam buku teks, okey, ustaz tengok dalam buku teks ya. Dalam buku teks, kamu boleh tengok muka surat. Okey, muka surat 14. Okey, kamu boleh tengok muka surat 14. Okey, dia akan melengkung. Kemudian dia ada tengkuk dia, dan bawah sini kamu kena tengok kat sini, nampak? Bawah sini dia ada ruang yang boleh kita tulis satu titik. Nampak? Okey. Baik, sama juga yang macam ni yang ustaz buat ni. Dia kalau kita letak satu titik di sini, dia boleh muat satu titik. Okey. Jadi kalau sebelum ni kamu tulis huruf fa, biasanya kamu tulis huruf fa macam ni kan. Macam ni. Ni biasa yang belajar buat. Dia tak naik. Dia ni macam huruf ba. Kalau huruf ba kan kita tulis macam ni. Kan macam ni. Dia ada ruang kan, ada ruang. Cuba tengok balik video ustaz dalam penulisan huruf ba. Okey. Jadi huruf fa pun sama. Okey, mesti ada ruang di bawah sini, dan kemudian kita tarik daripada sini ke sini, tarik, berhenti, kemudian kita buat pusingan. Okey. Kita akan buat pusingan di sini. Berhenti di sini dan sampai nombor 1 ni, dan tolak. Okey, boleh. Okey, baik. Sekarang ni ustaz akan buat sekali lagi. Ustaz akan bagi penerangan sekali lagi, bermula daripada kepala huruf fa, badan, dan kemudian ujung, insya-Allah. Okey, baik pelajar-pelajar, ustaz ulang lagi sekali. Kita menulis huruf fa, badan huruf fa ataupun badan huruf pa. Okey, kita akan bermula dengan nombor 5. Ni nombor 5. Okey, 5 dan 6 ni ustaz buat satu garisan. Garisan tengah, nampak? Okey, kita akan mula di garisan nombor 5 ni, ya, 5 5. Nampak? 5 5. Okey. Ustaz akan buat satu pusingan. Buat bulatan. Separuh bulatan. Okey, kemudian ustaz pusingkan naik ke atas. Naik ke atas pelan-pelan, berhenti. Okey, naik ke atas pelan-pelan dan berhenti. Kemudian ustaz akan pusing buat dia punya tengkuk belakang dia tu. Tengkuk belakang dia ke sini. Pusing, naik atas dan tolak ke belakang. Okey, baik. Kemudian kita akan buat dia punya badan dia. Badan dia tolak daripada sini, dan dia mesti berhenti di antara 1 2 ni, ya. 1 2 3. 2 3 ni, antara 2 dan 3 ni dia kena buat satu garisan, menandakan kita akan berhenti di sini. Okey. Jadi ustaz tarik. Ustaz tarik pelan-pelan. Okey, dan berhenti. Okey, jadi dia akan ada ruang kosong lah di bawah sini, ya. Okey, kemudian bila dah berhenti di sini, ustaz akan tarik lagi. Sini kita akan bawa dia naik ke atas, ya, dan dia berhenti di sini. Nampak? Berhenti di sini. Okey. Pusing. Berhenti di sini. Okey, berhenti di sini, dan hujung ni nak tolak ke mana? Tolak ke kanan. Ke kanan. Sini. Okey. Tolak, tarik daripada sini, berhenti di sini dan sambung, tolak ke kanan. Okey. Badan untuk huruf fa. Okey, ustaz buat satu lagi di sebelah. Okey, kamu boleh tengok. Okey. Pusing. Naikkan, berhenti dan buat pusingan dia punya tengkuk dia. Okey, nampak tak ada ruang kecil kat sini? Dia mesti ada ruang sikit. Ada nampak dia punya ruang, ya. Dia punya bahagian ruang ni mesti kena ada, nampak? Okey, kemudian ustaz tarik daripada sini, ustaz tarik ke bawah. Tarik ke bawah dan ustaz berhenti, kemudian ustaz akan pusingkan. Lagi. Tolak ke kanan. Okey, naikkan dan tolak ke kanan.
Okey, ni untuk huruf fa. Okay, masa kamu nak pusing ni, dia kalau pensel kamu ni dia akan tergelincir sikit. Dia kena, kamu kena pegang kuat sikit pensel tu macam ni. Okay, kamu kena pegang sikit pensel tu kuat sikit dan tolak. Sebab bila kamu tolak ke atas ni, dia ada setengah, kalau kamu tak asah tu, kalau kamu pensel yang baru asah tu ya, kamu kena buat macam ni dulu, supaya dia tepi dia tu dia boleh kita bentuk, dia boleh ikut kita. Kalau tak, nanti dia akan macam tu. Pusingkan dan buat bulatan, buat tengkuk dia separuh bulatan kat sini, melengkung. Okey, kalau kita nak buat bulatan kat sini, dia macam ni bulatan, dia sini, dia macam tu. Okey, baik. Jadi kepala huruf fa ini, satu perkara yang Ustaz nak terangkan di sini, untuk kita buat kepala huruf fa ni, dia bukan kita buat bulat macam ni je. Dia tak boleh. Okey, macam ni dia salah. Okey, jadi dia kena ada step dia. Kamu buat separuh bulatan dulu, nampak tak ni? Garisan separuh, berhenti. Okey, kemudian tolak daripada sini, naik ke atas, berhenti. Okey, kemudian kita buat dia punya tengkuk dia. Dia ada tengkuk dia. Okey, tengkuk dia buat ke belakang. Dia ukuran dia 1 titik tengkuk dia ni, yang tadilah. Macam Ustaz buat ni kan. Tolak, naikkan dan tolak tengkuk dia ke belakang. Dia sampai 1 titik. Dia ruangan dia 1 titik kat sini untuk tengkuk dia. Okey, kemudian mesti ada ruang, nampak? Ada ruang kat sini. Mesti ada ruang. Kemudian kat sini baru kita sambung. Kita sambung, berhenti dan kita buat pusingan. Tolak ke kanan. Okey. Itu untuk badan huruf fa dan kepala huruf fa. InsyaAllah Ustaz akan terangkan seterusnya untuk badan huruf qaf ya. Kita akan belajar untuk buat badan huruf qaf, insyaAllah. Baik pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz akan tunjukkan cara untuk kita menulis badan huruf qaf ya, badan huruf qaf. Okey, Ustaz akan mulakan dengan garisan. Ustaz akan mulakan dengan garisan tepi. Okey, untuk badan huruf qaf ini, Ustaz akan mulakan dengan titik tengah sini, nombor 5 ya. Garisan nombor 5. Okey, sebelum kita mula memahami garisan ni, kita kena, tadi yang dalam penerangan Ustaz sebelum ni, Ustaz dah bagi tahu huruf qaf ini dia sebahagiannya berada di atas garisan dan sebahagiannya dia berada di bawah garisan ya. Jadi dua bahagian ini akan melibatkan penulisan huruf qaf ya, yang ni di atas, yang ni di bawah. Okey. Baik. Jadi ini garisan tengah dia. Okey, seterusnya Ustaz akan menulis dia punya titik kaedah ya, yang dipanggil dia sebagai titik kaedah. Tapi sebelum tu, dalam buku teks kamu boleh tengok di muka surat yang ni ya. Di dalam buku teks ni kamu boleh tengok muka surat 19 ya. Boleh rujuk di dalam situ muka surat 19 untuk menulis huruf qaf ya. Jadi dia ada perbezaan menulis huruf qaf dan menulis huruf fa, tapi nanti perbezaan tu kemudian Ustaz akan terangkan. Kita belajar dulu menulis huruf qaf, insya-Allah. Baik, kita akan menulis dia punya titik dia ni. Ustaz akan letakkan 1 2 3 4. Okey, 1 2 3 4. Bawah dia 1, okey, 2 saja. Kemudian Ustaz akan tambah lagi 4 titik, 1 2 3 dan 4. Okey, ini bahagian titik ukuran untuk huruf qaf. Baik, pelajar-pelajar boleh cuba dulu buat titik ini dengan baik dan kemas, insya-Allah. Baik murid-murid yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mula menulis. Baik, Ustaz akan tuliskan dulu titik huruf nombor dia 1 2 3 4 5. Okey.
Okey, untuk menulis huruf Qaf, yang pertama Ustaz akan membahagikan kepada dua bahagian. Okey. Seperti yang kita menulis huruf Fa tadi, dia ada dua bahagian. Satu bahagian kepala. Ini kepala satu bahagian, yang satu lagi bahagian dia punya badan. Ya, kalau huruf Qaf pun dia sama. Kita akan menulis dia punya kepala dulu. Okey, kita akan beri penumpuan kepada penulisan kepala huruf Qaf, kemudian baru kita akan menulis badan huruf Qaf yang melengkung tu. Ya, baik. Jadi untuk menulis kepala huruf Qaf, baik, Ustaz akan membahagikan 4 titik ini kepada beberapa bahagian lagi, ya. Okey, Ustaz akan tarik sini satu. Okey. Baik, pelajar boleh nampak di sini 1, 2, Ustaz buat satu garisan. Okey, 3, 4, Ustaz buat satu lagi garisan. Okey, baik. Di sini Ustaz nak memberi penerangan kepala huruf Qaf kita akan tulis di dalam ruangan titik nombor 3 dan titik nombor 4. Ya, dia tidak melibatkan titik nombor 1 dan titik nombor 2. Ya, kita akan tulis kepala huruf Qaf dalam ruangan titik nombor 3 dan titik nombor 4 sahaja. Okey, jadi di mana kita akan bermula? Baik. Ustaz akan mulakan menulis di ruangan nombor 4. Okey, kalau kamu nampak di sini nombor 4. Okey, di sini. Kemudian ada dua titik di sini, 3 dan 4. Mana satu kita akan mula? Okey, Ustaz buat satu dulu garisan macam buat huruf Fa, kepala huruf Fa tadi tu. Okey. Kemudian Ustaz akan mula dari sini. Okey, mula di sini. Titik nombor 3. Okey, titik nombor 3 mula di sini, titik nombor 3. Okey, baik. Jadi Ustaz akan buat satu lengkungan, separuh lengkungan, separuh lengkungan di sini. Tengok, perhatikan betul-betul. Letakkan pensel kamu di bucu atas. Okey, dia ada dua bucu, satu bucu atas, satu bucu bawah. Ya, buat mula daripada atas ni, sini. Letak pensel sini, pelan-pelan buat lengkungan. Bismillah. Okey, nampak? Buat satu lengkungan di situ. Okey, kemudian kita akan pusingkan lagi. Naik ke sini, naik ke sini. Naik ke sini. Okey, dan berhenti. Okey, bila naik ke sini dia kena berhenti. Ni dah separuh dah ni, separuh. Jadi kita akan masuk kepada dia punya tengkuk dia. Okey, kalau tengkuk huruf Fa tadi, huruf Fa tadi kita akan tarik dan dia berhenti di sini. Kan? Baik, tapi kalau huruf Qaf dia kena panjang sikit daripada huruf Fa. Okey, jadi kat sini kamu nampak titik yang nombor 5 ni, Ustaz gariskan separuh. Okey, nampak? Okey, separuh. Jadi Ustaz akan tarik daripada atas dan kita akan buat pusingan lengkungan sedikit dia punya tengkuk dia tu, masuk ke bahagian nombor 4, turun ke bawah dan kita akan berhenti di ujung sini. Tapi dia tak sampai sepenuh titik ni, dia makan sikit, separuh saja di titik nombor 5 ni. Okey, Ustaz akan buat, tengok. Okey, Ustaz tarik, tarik pelan-pelan. Allah masih nak nama Muhammad. Okey. Ini dia punya tadi tu. Kita kemaskan lagi. Okey, dan kita tarik. Okey, kamu nampak di situ dia separuh titik, 2 titik, 1, 2 dan separuh. Okey, dan kita berhenti di sini. Okey, yang ini dia kena jadi bentuknya runcing, tajam ke bawah. Sini, tengok. Dia mesti runcing. Jadi macam ni kita nak dapat benda ni, dia kena tolak guna ibu jari kamu ni. Kalau dalam video yang sebelum ni, dalam penulisan huruf kalau tak silap Ustaz, huruf Ba, huruf Dal pun ada Ustaz tunjukkan, kita kena tolak ibu jari kita ni. Okey, Ustaz tunjuk sikit. Okey, ibu jari kamu ni, yang ni kamu kena tolak. Kena tolak macam ni. Jadi dia akan dapat bentuk runcing tu lah, Jadi kamu kena tolak pelan-pelan. Kalau kamu tolak terus ke bawah macam ni, betul juga boleh, tapi dia tak cantik lah. Dia tak jadilah lengkungan ni, sebab tengkuk huruf Qaf ni dia kena lengkung, dia kena ada lengkungan di sebelah sini, di tengkuk dia ni.
Jadi kita nak dapatkan bucu dia yang tajam ni, ya. Baik. Okey, ini kepala huruf qaf. Okey, kepala huruf qaf. Jadi lebihkan sikit, ya, lebihkan sikit, jangan buat sama macam huruf fa, ya, dia tak boleh. Dia kena tambah sikit, panjang sikit dengan huruf fa, ya. Jadi huruf qaf ni 2 titik, yang ni setengah. Baik. Untuk melengkung, kita nak buat lengkungan dia ni. Okey, lengkungan dia ni kita akan tarik daripada sini, separuh tadi tu. Kita akan tarik pelan-pelan dan dia akan berhenti di sini. Nampak? Ni 1 2. Kemudian Ustaz buat satu garisan lagi. 1 1 2 sini. Nampak? Kita tarik dan kita berhenti di sini. Sini. Okey. Berhenti di sini, kemudian kita akan pusing, buat pusingan dan dia akan berhenti di sini. Dia akan naik sikit daripada ni, sebab dia punya ukuran dia 1 titik sini, 1 titik, dan baru kita boleh berhenti kat sini. Okey, sebab dia tinggi sikit dia punya ni. Okey, jadi di sini kita tarik dan kemudian kita akan buat pusingan kat sini. Pusingan. Okey, baik. Itu untuk mangkuk huruf qaf. Jadi kita tulis. Okey, Ustaz akan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz akan tulis. Okey, berhenti. Ya, masuk dalam ruangan nombor 6 ni, ya, nombor 6. Okey, kita akan masuk nombor 6 dan kita akan buat pusingan, ya. Pusingan berhenti di titik nombor 2 ni, ya. Nak masuk nombor 2 ni, di pertengahan 1 2 ni kita berhenti di tengah-tengah ni. Okey, kemudian kita akan pusing. Okey, kita akan pusing. Kalau pensel kamu dah kurang tajam tu boleh asah. Asah dulu baru sambung balik. Okey, Ustaz akan buat pusingan. Pelan-pelan dan pusingkan. Okey, Ustaz akan pusingkan kat sini. Okey. Jadi dia turun, kemudian kita akan buat pusingan. Pusingan naik terus. Naik kat sini, berhenti di bahagian nombor 4. Nampak ni? Okey, jadi kat sini dia ada ruang. Ada satu ruang kosong kat sini. Satu ruang kosong ni kalau kita letak titik, dia boleh muat satu titik kat sini. Okey. Jadi kamu boleh tengok dalam buku teks kamu, muka surat 19. Kamu tengok di sini. Okey, dia berhenti kat sini. Dia berhenti kat sini. Okey, dia berhenti di sini, jadi dia ada satu ruang titik kat sini. Jadi dia bukan berhenti dekat bahagian sini. Tak. Okey, dia tak berhenti kat sini, dia naikkan sikit dan berhenti di sini. Okey, dan dia ada ruang kosong satu, dia boleh tulis satu titik di sini. Okey, jadi kamu daripada bawah sini kamu pusingkan, tolak dan berhenti. Okey, jadi dia akan ada ruang satu. Tinggalkan satu ruang kat sini supaya huruf tu nampak dia seimbang dan dia nampak cantik. Okey, baik, Ustaz akan tuliskan sekali lagi badan huruf qaf. Okey, sila perhatikan dengan teliti dan cuba buat dengan yang terbaik lah, ya, yang terbaik insya-Allah. Okey, murid-murid, sekali lagi Ustaz tunjuk. Kita mula dengan bahagian nombor 4. Letakkan pensel kamu di sini. Buat pusingan. Buat separuh bulatan. Bulatan kecil je, jangan besar, ya. Ikut ruang dia satu titik yang kamu buat ni. Buat pusingan. Kemudian tolakkan ke atas. Tolakkan je ke atas sampai bucu atas sini. Okay, dia jadi macam ni. Kemudian kita akan buat tengkuk dia. Tengkuk dia buat lengkungan ke belakang, tolak sampai sini. Okey. Okey, dan tadi Ustaz cakap dia lebihkan, ya. Kalau di sini huruf fa. Kan, kalau ni huruf fa, tapi kalau huruf qaf kita akan lebihkan sikit, setengah titik. Kita buat satu lagi garisan kat sini. Setengah bahagian sini, nampak? Setengah ni kita tarik sikit je. Lebihkan sedikit. Okey. Okey, itu huruf kepala huruf qaf. Kemudian kita akan buat dia punya mangkuk dia. Mangkuk dia tarik daripada sini, berhenti di sini. Okey. Saya akan tarik pelan-pelan. Okey, berhenti. Kemudian buat pusingan dia. Pusingan dia tolak ke kanan. Ni tolak ke kanan. Okey, dan berhenti di sini. Okey, apa ya? So berhenti di sini. Kemudian tolak, buat pusingan dan tolak menghala ke kanan. Ni kanan.
Jadi kita berhenti di sini, dan di sini dia akan ada ruang. Okey. Jadi kalau ustaz buat 2 titik kat sini pun muat 1 2. Ini jarak dia lah antara yang kepala dengan dia punya ekor ni, ya. Ekor dia ni tolak ke kanan, jangan menghadap ke atas ataupun ke kiri. Dia tak betul. Okey. Pelajar-pelajar semua, itu badan huruf Qaf, ya. Insya-Allah selepas ini ustaz akan tuliskan, kita akan tengok balik huruf fa, dan kita akan menulis titik huruf fa, kemudian kita akan menulis titik huruf pa, dan kemudian kita akan menulis titik huruf Qaf, insya-Allah. Okey, teruskan latihan. Boleh meniru dan tengok macam mana yang ustaz buat satu-satu, pelan-pelan, step by step, ya, langkah demi langkah, ya. Jangan kita nak cepat je, jangan kamu buat huruf Qaf tu kamu nak cepat macam ni je, ya. Jangan, kena tahu dia punya peraturan untuk kita buat huruf Al-Quran ini. Okey, kita akan teruskan kepada penulisan titik huruf, insya-Allah. Baik murid-murid, kita akan menulis titik huruf fa. Baik, ustaz akan mulakan dengan menulis dia punya badan, kepala dan badan huruf, ya. Okey, kita bermula dengan bahagian nombor 5. Kita buat lengkungan, kemudian kita tolak ke kanan, berhenti di atas, kemudian kita buat satu dia punya bahagian tengkuk huruf fa. Okey, kita kemaskan, ya, kemaskan, pastikan dia buat cantik, kemaskan. Okey, baik. Okey, sampai di sini kita akan tarik, ya, tarik ke bawah, dan kita akan buat badan huruf fa. Okey, ni ingat, kalau huruf fa ni, kepala huruf fa dia sampai nombor 5 je, ya. Kalau Qaf dia akan tarik ke bahagian nombor 6 sikit, dia akan tarik separuh, ya. Baik, jadi sini kita berhenti di sini, kemudian ustaz akan tarik. Okey, ustaz akan tarik terus ke bawah. Ustaz akan tarik terus ke bawah dan berhenti di sini. Okey, ustaz berhenti di sini, kemudian ustaz akan naikkan dia lagi, sambung, naikkan pelan-pelan, dan buat pusingan, tolak ke kanan. Okey, ini badan dia, badan huruf fa. Okey, kemudian kita akan buat titik dia antara dua ni, ya. Antara dua ni, dua titik ni, dua bahagian sini, kepala huruf fa ni kita akan buat di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah titik, di tengah-tengah antara dua titik ni. Buat sini satu, sini kita buat titik dia. Okey. Okey, itu untuk cara untuk kita meletakkan titik huruf fa. Okey, baik. InsyaAllah selepas ni kita tengok pula bagaimana untuk kita meletakkan titik huruf pa, ya, titik huruf pa, insya-Allah. Baik, teruskan bersama ustaz. Baik murid-murid, insya-Allah kita akan tulis pula untuk titik huruf pa. Okey, titik huruf pa. Jadi kalau kita nak tulis titik huruf pa ni, sebab titik huruf pa ni dia ada 3, ya, ada 3. Jadi di sini kalau huruf fa ni kita bermula, kita letakkan dia punya garisan, garisan dia pada nombor 7 ni. Tapi kalau huruf pa, kita nak buat huruf pa siap dengan titik dia, kamu turunkan sikit satu garisan, ya, tengok. Ni nombor 7, jadi ustaz garis pada nombor 8. Bentuk sama je, cuma dia punya garisan garisan yang untuk kita tulis ni kita turun sikit. Okey, ni sama macam huruf fa. Nampak? Okey, sama. Ni nombor 7, yang ni nombor 8, supaya kita dapat masukkan dia punya titik dia dalam ni dengan baik. Okey, baik. Jadi ustaz akan mulakan menulis. Okey, kita akan mulakan menulis. Jadi kita akan mula dengan nombor 6. Tadi kalau fa tu dia mula dengan nombor 5. Tapi kalau huruf pa, ustaz mulakan dengan nombor 6, ya. Baik. Jadi ustaz akan mula tulis kepala huruf pa. Okey, ustaz pusingkan sama je macam kepala huruf fa. Ustaz pusingkan, kemudian kita naik sini. Nampak? Okey, kemudian kita buat dia punya tengkuk dia.
dia berhenti di sini. Okey, kemudian Ustaz akan tarik. Kita akan tarik berhenti di sini. Okey, kemudian kita akan buat pusingan lagi, tarik lagi. Naik, berhenti dan tolak ke kanan. Okey. Jadi dia ada ruang juga sama macam huruf fa tu, nampak. Okey, baik. Kemudian kita akan buat dia punya titik. Titik dia selang satu titik daripada badan huruf ni, kemudian baru kita buat titik huruf fa. Jadi Ustaz letakkan satu. Okey, 1 2. Okey, 1 2 dan 3. Tengah. Macam tu. Okey. Nampak perbezaan dia? Okey, jap. Okey. Okey, kamu boleh nampak di sini kalau huruf fa 1 titik, huruf fa dia 3 titik. Cuma kalau buat huruf fa tu dia kamu turunkan sikitlah, turunkan satu baris. Jadi kalau huruf fa tu kita mula dengan nombor 7, kan? Kita buat garisan nombor 7. Kalau huruf fa kamu buat garisan dia nombor 8 supaya ruang untuk kita letakkan titik tu dia dapat dibuat dengan baik. Ya, okey, baik. Seterusnya Ustaz akan tunjukkan pula menulis titik untuk huruf qaf, insya-Allah. Okey, baik, kita akan menulis titik huruf qaf, ya. Baik. Ustaz mula lagi sekali. Kita mula dengan bahagian nombor 4. Okey, Ustaz buat pusingan. Okey, kemudian Ustaz pusing lagi sekali, naik ke atas dan kita akan buat dia punya tengkuk. Tengkuk dia turun. Okey, baik. Kita akan turun sampai separuh titik nombor 5 ni. Kita ambil separuh. Okey, berhenti. Okey, baik, berhenti. Kemudian kita akan sambung. Kita akan sambung buat dia punya mangkuk dia. Kemudian berhenti, kemudian pusing dan tolak ke kanan. Okey, baik. Jadi untuk titik huruf qaf, okey, ini titik ukuran dia. Jadi titik huruf qaf selangkan satu, badan selang satu, titik. Kita buat titik. Okey. Okey, yang ini titik ukuran, yang ini titik huruf. Dapat bezakan, ya. Ini titik ukuran, yang ini titik huruf. Jadi dia kena titik huruf ni dia kena selang satu dengan badan huruf qaf ni. Okey, baik. Ini adalah panduan untuk kita menulis huruf fa dan huruf qaf. Baik, insya-Allah selepas ini kita akan masuk kepada sesi latihan untuk huruf fa dan huruf qaf. InsyaAllah teruskan bersama Ustaz sehingga ke akhir video ini, insyaAllah. Baik, murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah kertas latihan untuk murid-murid. Untuk pelajar-pelajar Ustaz boleh download di Google Classroom dan boleh juga download di Telegram sekolah, insyaAllah. Untuk murid-murid lain boleh buat sendiri dia punya garisan-garisan kotak-kotak ni, ya. Ni buat garisan dia, boleh buat juga, ya. Boleh buat sendiri guna pembaris, ya. Boleh buat, insyaAllah. Ataupun boleh guna buku matematik. Guna buku matematik pun boleh juga, tak ada masalah. Cuma kamu kena buatlah, kamu kena buat dia punya garisan dia supaya garisan dia tu nampak jelas di mana yang kamu akan tulis, ya. Baik. Okey, seterusnya kita akan tengok latihan untuk huruf fa. Okey, Ustaz bagikan kepada 6 bahagian. 1 2 3 4 5 6. Okey, kalau buat latihan huruf fa, okey, kamu boleh buat garisan seperti mana yang tadi Ustaz tunjukkan. Satu muka surat, okey, satu muka surat, satu muka surat, satu huruf. Okey, buatlah garisan dulu. Okey, kemudian buat dia punya titik kaedah. Titik kaedah dia ada berapa tadi? Okey, 1 2 3 4 5 6 7 1 2. Okey. Baik, kemudian buat dia punya titik yang titik atas dia kena buat 1 2. Okey, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Okey.
Okey, kemudian buat garisan. Kemudian buat garisan. Okey. Kan garisan dibuat dengan baik, dibuat dengan lurus, buat dengan sabar, buat dengan teliti, pelan-pelan, buat satu-satu. Okey, ustaz kalau boleh jangan hantar latihan kamu tu tanpa ada kaedah dan garisan-garisan seperti mana yang ustaz buat ni. Ya, buat setiap huruf ni dengan buat dia punya titik, kaedah dan ukuran huruf, ya. Baru dia nampak teratur dan dia nampak cantik. Okey, baik. Seterusnya kita buat dia punya huruf dia daripada separuh titik sini kan. Okey, pusing, naik sini, buat tengkuk dia. Okey, kemudian tarik daripada sini, tarik ke bawah dan buat pusingan. Okey, satu titik. Okey, satu titik untuk huruf fa. Badan huruf, okey, badan huruf, langkah satu, tulis titik. Okey, nampak? Okey. Pastikan dia ada ruang, ya. Jangan tulis huruf fa. Jangan kamu tulis huruf fa macam ni. Ini tak betul. Okey, ini salah. Mesti kena ada ruang. Tengok balik video yang ustaz terangkan tadi. Macam mana kita boleh dapat dia punya ruang. Tengok kat mana ustaz tarik, kat mana ustaz berhenti. Okey, pastikan kamu buat dengan baik, ya. Baik. Satu muka surat, satu huruf fa, satu muka surat. Huruf pa satu muka surat dan huruf qaf satu muka surat. Jadi ada 3 assignment, 3 tugasan yang perlu kamu siapkan. 3 muka surat ini untuk 3 huruf. Dan kalau dah siap tugasan ini, minta bantuan daripada ibu bapa kamu. Ambil gambar ataupun scan tulisan kamu, kemudian upload, ya. Masukkan dalam assessment tugasan kamu, ya. Turn in, ya, untuk ustaz semak dan ustaz baiki tulisan kamu, insya-Allah. Okey, itu saja ustaz rasakan untuk perkongsian kali ini, untuk huruf fa, huruf pa dan huruf qaf. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi dalam penulisan yang akan datang. Jangan lupa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan tinggal solat, jangan lupa mengaji dan jangan lupa mendoakan kedua ibu bapa kita dan semua guru-guru kita. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.